Jom. Kita dah lewat tadi. Allahu Akbar. Baik, bismillah. Kita bab baru kan? Bab anak yatim. Muka surat berapa ya Ustaz? Tak tahu bab apa, siapa yang hadir minggu sebelum ni? Okey, 151. Bab anak yatim . Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mula dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bersama-sama bagi menyambung pengajian kita daripada kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, karya Maulana Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Dan kita berhenti pada bab yang baru berkenaan dengan berlemah lembut dengan orang yatim, anak yatim, anak-anak perempuan dan sekalian orang-orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang patah hati, dan berbuat baik kepada mereka, kasihan terhadap mereka dan tawaduk terhadap mereka. Itu yang disebutkan oleh Maulana Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Jom kita baca. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu taala ونفعنا بهم بعلومهم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. قال باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين. وقال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وقال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هزيل وبلال ورجلان لست أسميهما
فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه رواه مسلم. Baik. Bab kata Maulana Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, bab mulatafah. Mulatafah maknanya berlemah lembut. Al-yatimi kepada anak yatim. Siapa anak yatim? Anak yatim siapa? Anak yatim adalah budak yang budak yang belum cukup umur, yang kehilangan bapa dia. Budak yang belum balik, yang kehilangan bapa dia. Maka itulah anak anak yatim. Dan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita ini supaya berbuat baik kepada siapa? Kepada anak yatim. Itu yang pertama. Wal banati, dan kemudian kepada banat. Banat ni apa banat? Lil banat kan? Budak-budak perempuan, anak-anak perempuan. Ni. Allah Taala suruh kita berbuat baik dengan anak-anak anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan ni special case sikit. Sebab apa khas? Sebab orang Arab dulu mereka ni sangat-sangat tak suka anak perempuan. Kenapa? Anak-anak perempuan ni tak boleh mendatangkan kemegahan bagi mereka. Kalau anak lelaki boleh join perang, boleh pergi tolong cari rezeki kat luar, boleh gitu, boleh gini. Biar orang perempuan nak diharapkan apa? Boleh faham? Maka ada sampai tahap dia tu. Dulu mereka menanam hidup-hidup anak perempuan mereka. Kerana mereka anggap bahawa anak perempuan tidak berguna. Dan kemudian mungkin anak perempuan ni payah sikit nak jaga. Mengada dia lebih ke apa ke, maka Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita supaya kena jaga orang perempuan ni. Kena kena ambil berat terhadap depa, terutamanya anak-anak perempuan kita. Kita tak tahu rezeki di kalangan Allah Subhanahu, kita tak tahu rezeki yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Mana satu yang Allah Taala simpankan pada kita. Boleh jadi anak perempuan itu menjadi siapa? Menjadi asbab kita mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham tak? Baik, itu apa dia? Yang kedua. Kemudian wasairid dha'afati, dan sekalian orang-orang yang lemah. Dha'afah ni orang-orang yang lemah. Lemah ni merujuk kepada hamba abdi lah. Jadi kita kena kesian pada hamba abdi. Dulu ni adalah hamba abdi. Dan ni tak ada dah. Kalau kita ni dengan pekerja-pekerja kita yang susah, tu kita kena tolong jugalah. Wal masakin, dan orang miskin. Wal munkasirin, dan orang yang munkasir. Munkasir apa dia, makna apa? Apa munkasir ni? Itu orang yang dalam kepayahan, dalam kerumitan yang tak jumpa jalan penyelesaian. Itu makna munkasir. Maknanya dia ni kira dah, kita kata putus harap dah lebih kurang tu. Dia ada masalah yang dia tak tahu jumpa jalan penyelesaian. Jadi apa, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala ajar kita supaya kita mesti membantu mereka, berlemah lembut dengan mereka. Boleh? Jangan buat projek dengan mereka, tak. Kita ada kata pada dia pula, itulah. Pada muka, siapa suruh buat masalah ni? Tu dia, bukan cara macam tu. Kena tolong mereka. Boleh? Wal ihsani ilaihim, dan berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik pada mereka ni apa dia? Kalau ada duit, kalau ada apa kita boleh bantu, kita bantu. Kalau nak cakap dengan dia, cakap dengan cakapan yang apa? Yang baik dan lemah lembut. Jangan cakap dengan cakapan yang kasar. Boleh? Wasyafaqati alaihim, dan rahmat. Syafaqah tu maknanya rahmat, kasihan terhadap mereka. Watawadu'i ma'ahum, dan rendah diri tak kala bersama dengan mereka. Jangan duk angkat diri. Kita nampak kita kaya, kita kata depa ni orang lekeh, tak layak nak duduk depan kita ni, tak layak apa depa ni bersama dengan kita, wa'iyaz billah. Tak boleh macam tu.
Rina? Baik. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakhfid janahaka lil mu'minin. Kata Allah Ta'ala, wakhfid, rendahkanlah sayap engkau bagi orang mukminin. Apa makna rendahkan sayap engkau bagi orang mukminin? Maknanya di sini adalah apa? Bahasa kiasan daripada tawaduk. Bahasa kiasan daripada apa? Daripada tawaduk. Boleh? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini mengarahkan kita untuk kita rendah diri kepada kaum mukminin. Nampak? Itu secara umum. Kalau secara kaum umum, kaum mukmin pun Allah Ta'ala minta kita supaya kita rendah diri, tambahlah pula kepada orang-orang yang apa? Orang yang miskin, orang yang susah dan sebagainya. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Sabarkanlah diri engkau untuk bersama dengan mereka yang menyembah Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Pada waktu pagi dan petang tu maknanya pada setiap waktu lah. Yuriduna wajhah, yang mana mereka ini ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan janganlah engkau itu melampaukan pandangan engkau daripada mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, engkau menghendaki perhiasan kehidupan duniawi. Boleh? Apa maksud dia tu? Allah Ta'ala kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada dengan orang miskin ni, duk sabar dengan orang miskin. Tambah-tambah pula orang-orang miskin tadi, orang yang lemah tadi adalah orang yang soleh. Memang nak rahmat, nak keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang nampak lekeh. Tapi Allah Ta'ala kata suruh sabar duduk dengan mereka. Dan jangan abaikan mereka. Itu maksud jangan melampaui pandangan engkau kepada orang lain. Maksudnya apa? Jangan abaikan mereka. Pergi duduk cari orang kaya sahaja, tinggalkan orang-orang miskin dalam golongan dakwah. Tak, jangan macam tu. Kena dakwah juga orang-orang yang orang-orang miskin. Dia faham maksud dia tu? Baik. Wa qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, fa ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim, janganlah engkau takhar. Takhar tu apa makna takhar? Itu jangan kau hina dia. Anak yatim jangan kita sekali hina dia. Itulah pok tak ada. Lepas tu nak main cari makan kat kita, jangan cakap macam tu. Kesian dia pun. Boleh? Siapa yang nanti kita akan baca hadis, siapa yang menjaga anak yatim itu, maka dia dengan Rasulullah begini. Begini itu maknanya dekat dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Jangan duk buat macam tu pula. Lah ni orang nak jaga anak yatim, duk dera pula anak yatim, na'udzubillah. Lepas tu dia pergi kutip kekayaan daripada anak yatim tadi. Wa'azubillah ta'ala. Takutlah benda-benda ni. Sedangkan anak yatim itu adalah anak yang diberi perhatian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sepatutnya kita memberi perhatian yang terbaik bagi mereka. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan adapun orang yang sa'il, orang yang meminta, fala tanhar, dan janganlah engkau herdik dia. Kalau orang miskin minta, ustaz, nak sikit ni apa RM2 nak beli makan. Hei, hang tak ada kerja lain kau nak minta kat aku? Jangan macam tu. Allah Ta'ala larang itu, jangan buat macam tu. Wa qala ta'ala, ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, ara'aita allazi yukazzibu biddin. Ara'aita allazi, apa nak ara'aita allazi? Tidakkah hang nampak orang yang mendustakan agama? Tidakkah hang nampak orang yang apa? Mendustakan agama? Ara'aita allazi yukazzibu biddin fazalika allazi yad'ul yatim. Tidakkah engkau nampak orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang yad'ul yatim. Apa makna yad'ul yatim? Iaitu orang yang menolak secara kerah bagi anak yatim. Itu maksud apa? Yad'ul yatim. Bila anak yatim nak minta bantuan, tolak dia, hina dia. Wa'azubillah.
wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menggalakkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Ya, maka ni yang disebutkan oleh para ulama apa dia? Sifat-sifat orang yang asalnya menipu je dalam agama. Apa dia nipu je dalam agama tu? Dia duk cakap agama gitu gini. Tapi akhlaknya jahat. Tapi akhlaknya apa? Akhlaknya jahat. Mungkin bagus pergi mayang jemaah apa semua, tapi hak jiran tak jaga. Tapi menghina fakir miskin. Tapi gitu gini. Maka ketahuilah, disebutkan oleh apa? Para ulama daripada ayat Quran yang kita bacakan tadi, ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzakal ladzi yad'ul yatim, tu kan? Menunjukkan kepada apa? Amalan yang dia buat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya sembahyang bagus, tapi dia juga masuk neraka. Sebab apa? Dia berbuat kejahatan terhadap manusia, terutamanya anak tetangga, terutamanya apa? Anak yatim, terutamanya orang miskin. Wa'iyazzubillahi ta'ala. Boleh? Kan? Baik, habis kat situ. Kita baca hadis yang disebutkan. Wa'an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Katanya, kunna ma'an Nabi, adalah kami ini bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sittatu nafar. 6 orang. Sittatu nafar tu maknanya 6 orang. Faqala al-musyrikun, maka kata orang musyrik bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata orang musyrik ni, siapa ni orang musyrik ni? Pembesar-pembesar musyrikin. Pembesar-pembesar apa? Musyrikin. Dia kata kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Dia kata apa? Utrudu haula. Dia kata apa? Utrud haula. Buang depa ni. Buang depa ni. Kita apa? Singkirkan depa ni. Singkirkan 6 orang yang disebutkan tadi ni. La yajtari'una alaina, supaya depa ni tak mai duduk dengan kami. Tu dia. Ataupun tak berani menyanggah kami. Gitu. Boleh? Wa kuntu ana wa Ibnu Mas'ud, aku dan Ibnu Mas'ud dan seorang lelaki daripada Huzail, dan Bilal bin Rabah, dan 2 orang lelaki yang tidak aku namakan dia. 2 orang lelaki yang tidak aku namakan dia itu maksudnya apa dia? Abu Bakar dan juga Ali. Boleh? Fawaqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kita kata bercakap dalam hati untuk apa? Untuk apa? Untuk mengasingkan orang-orang tadi. Baik, cerita dia macam mana ni? Cerita dia macam mana? Sekali lagi saya ulang. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah, Nabi berdakwah, betul? Tapi kebanyakan orang yang mengikut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang kaya ke orang miskin? Cik Leha, Cik Jasni, orang kaya ke orang miskin yang mengikut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang miskin. Orang miskin, ramai orang miskin. Boleh? Ramai orang miskin. Baik, maka pada orang yang ditindas. Orang yang ditindas. Maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak dakwah geng orang kaya ni, orang pembesar ni, di antara alasan geng pembesar ni tak mau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana orang yang miskin-miskin ikut Nabi. Maka dia syaratkan kepada Nabi, kalau hang nak aku ikut hang Muhammad, hang kena buang depa ni. Singkirkan depa ni. Maksudnya 6 orang yang dimaksudkan ni orang-orang miskin lah. Orang bukan bangsawan. Tu dia. Bilal geng hamba. Sa'ad bukan geng orang berharta dan sebagainya.
singkirkan mereka, baru kami ikut hang. Ataupun baru hang boleh mengikut kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terasa something dalam hati baginda sallallahu alaihi wasallam daripada apa? Daripada perbuatan bangsawan Quraisy tadi, maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Maka Allah Taala turunkan ayat mengukuhkan dalam hati baginda supaya apa? Jangan sesekali Nabi singkirkan orang miskin atas alasan untuk nak bersama dengan orang-orang kaya. Wa'iyazullah. Itu dia. Itu dia punya cerita dia. Itu nak cerita di sini apa dia? Kepentingan untuk kita apa? Kita memelihara hubungan kita dengan orang miskin. Supaya nampak keikhlasan kita itu beribadah. Berdakwah. Bukan kita bicara orang kaya saja. Tak. Bukan macam tu. Boleh faham tak? Maka itu apa dia? Perkara yang pertama yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita pindah hadis yang kedua. Wa an Abi Hubairah A'il bin Amr al-Muzani wa huwa min ahli bai'ati Ridwan radhiyallahu anhu. أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فأتاهم فقال يا إخوتاه أغضبتكم قالوا لا يغفر الله لك يا أخي يا أخي رواه مسلم. قوله مأخذها أي لم تستوفي حقها منه وقوله يا أخي روي بفتح الحمزة وكسر الخاء وتخفيف الياء وروي بضم الحمزة وفتح الخاء وتشديد الياء. Baik. Kita ambil di sini. Daripada Abi Hubairah radhiyallahu taala anhu. Ini sahabat baru yang kita tak pernah dengar lagi, nama dia Aiz, nama dia Aiz. Abi Hubairah tu apa dia? Kunyah dia. Aiz bin Amrin. Aiz bin apa? Bin Amrin Al-Muzani. Al-Muzani. Muzani dia punya kabilah dia. Daripada kabilah Muzainah. Kabilah apa? Muzainah. Siapa dia? Imam Nawawi kata wa huwa min ahli bai'atir Ridwan. Dia itu salah seorang daripada bai'atul Ridwan. Apa kisah bai'atul Ridwan? Siapa ingat? Bisa dengar tak bai'atul Ridwan? Makcik apa? Leha ni bisa dengar? Bai'atul Ridwan. Cik Leha. Bisa dengar? Apa Datin? Baik. Bai'atul Ridwan adalah rentetan peristiwa rentetan peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Antara apa yang berlaku sebelum perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu tahun ke-6 Hijrah, Nabi SAW niat untuk apa? Menunaikan umrah. Maka pergi berjalan menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Tapi ditahan di satu kawasan nama dia Hudaibiyah. Maka Nabi SAW menghantar wakil, itu Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu kepada pembesar Quraisy Makkah untuk berbincang. Untuk apa? Untuk berbincang. Dengan apa? Dengan pembesar-pembesar Quraisy supaya membenarkan mereka untuk masuk menunaikan umrah. Tapi mereka tahan Sayyidina Uthman dan kurung Sayyidina Uthman daripada keluar. Maka para sahabat dan juga Nabi menganggap Sayyidina Uthman pada ketika itu dibunuh. Maka terus mereka berbai'ah untuk apa? Apa kita kata berbai'ah maknanya janji mati. Janji mati untuk bertempur habis-habisan dengan Quraisy sampai titik darah yang terakhir. Yang mana janji mati itu dibuat di bawah satu pohon, nama dia pohon Ridwan. Maka itulah yang dipanggil sebagai bai'atu Ridwan. Dan bai'atu Ridwan ni adalah apa?
satu bai'ah yang disebut dalam Al-Quran dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Baik. Apa dia Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran? Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah Subhanahu wa taala sungguh redha kepada kaum mukminin tak kala mereka berbai'ah kepada engkau di bawah pohon. Pohon apa tu? Pohon Ridwan. Subhanallah. Pohon apa? Pohon Ridwan. Maka disebutkan oleh para ulama, antara orang yang mulia di kalangan para sahabat adalah orang yang pernah menyertai bai'atul Ridwan. Kita tahulah dia kadar paling tinggi di kalangan para sahabat adalah orang yang menyertai adalah 10 yang dijanji syurga. Kemudian siapa dia? Orang yang menyertai peperangan Badar. Kemudian orang yang menyertai peperangan Uhud. Kemudian orang yang berbai'ah bai'atul Ridwan. Itu dipanggil pangkat-pangkat kemuliaan para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Jadi Aiz ini bukan orang biasa kerana dia terlibat dalam bai'atul Ridwan. Boleh? Berapa orang buat bai'atul Ridwan? Lebih kurang 1,300 ataupun 1,400 orang. 1,300 ataupun 1,400 orang. Boleh? Baik. Radiyallahu ta'ala anhu. Anna Abu Sufyan, satu hari Abu Sufyan telah mendatangi Salman, Suhaib dan juga Bilal. Fi nafarin, pada satu kelompok daripada apa? Daripada kaum muslimin. Pada kaum muslimin. Boleh? Cerita dia apa dia? Abi Sufyan dia pergi bertemu kelompok ni. Siapa dia yang kelompok tadi? Ada Bilal, ada Suhaib, ada Salman Al-Farisi. Dan waktu tu Abi Sufyan tengah kapiak. Itu satu. Kemudian yang kedua yang kedua apa dia? Abi Sufyan dalam tempoh perjanjian Hudaibiyah kan berlaku gencatan senjata. Berlaku gencatan senjata. Boleh? Maka bila dia bertemu, hak yang geng-geng ni kata apa? Dia kata pedang Allah Subhanahu wa taala tak ambil hak dia lagi ni. Itu dia. Pedang ni dia bergeletak. Nak minum darah orang. Itu macam tu nak cakap tu lah. Nak minum darah. Maksudnya nak minum, nak pancung kepala orang kafir. Tapi nak buat macam mana? Dah sekarang ni tempoh perjanjian damai. Dia tak boleh nak tetak kepala orang kafir. Gitu. Tu maksud apa? Maksud dia apa? Boleh? Maka kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, tu Sayyidina Abu Bakar ada kat situ. Maka kata Abu Bakar, adakah hampa kata demikian pada ketua orang Quraisy dan pembesar orang Quraisy? Maksudnya, hampa ni siapa? Pangkat biasa-biasa saja. Tapi tiba-tiba nak cakap kepada geng-geng bangsawan dengan percakapan yang kasar macam tu? Tu dia. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia ceritakan apa yang berlaku. Faqala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Bakar, la'allaka aghdabtahum. Boleh jadi hang dah menyebabkan depa marah. Hang dah menyebabkan depa marah. Kalaulah hang buat depa marah, nescaya sungguhnya Allah marah kat hang. Tu dia. Sungguhnya apa? Allah marah kat hang. Terus fa'atahum, terus Sayyidina Abu Bakar pergi jumpa kepada geng-geng tadi, Salman, Bilal dan seterusnya. Dia kata, ya ikhwatah, aghdabtukum, wahai saudara-saudara, wahai ikhwatah ni menjadi adik-beradik gitu. Wahai saudara-saudaraku, adakah aku menyebabkan hampa marah? Qalu, kata depa, kata apa? Kata depa,
la yaghfirullahu laka ya ukhay. Rawahu Muslim. Allah Ta'ala takkan mengampunkan hang wahai saudara kami. Wahai saudaraku. Dia bercakap kepada apa? Kepada Sayyidina Abu Bakar. Allah Ta'ala tak ampunkan hang. Tapi cara cakap tu cara cakap yang apa? Cara cakap yang baik lah. Maksud dia apa? Hang tak menyebabkan kami marah. Sebab hang tegur kami tu mungkin tegur cara yang baik. Bukan niat hang nak hina kami. Tapi hang nak tegur. Jadi kiranya bukanlah menyebabkan apa? Kami ni marah. Sebab satu lagi hang juga adalah orang yang rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Boleh? Tapi nak kata di sini iaitu apa? Bagaimana orang-orang ni, mereka ni orang miskin, orang susah, orang apa, tak ada apa, tapi kerana mereka itu betul-betul khidmat pada agama, orang yang soleh, Allah Ta'ala angkat mereka. Sehingga kalau menyakiti diri mereka dikira menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga-jaga kita pun. Jangan kita apa? Nampak orang miskin kita lekehkan mereka, kita takut juga bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka kepada kita disebabkan perbuatan tadi. Faham tak? Datin? Faham? Apa Cik Justin, Cik Leha? Cik Leha Lena ke tu? Faham Ustaz. Cik Leha Lena tu apa tu? Cik Leha. Oh, tertutup lah dia punya tu. Lah, okay, tak apa. Dia automatik. Ya, baik. Allah faham Ustaz. Faham Okey. Ustaz. InsyaAllah faham. Hati-hati orang miskin. Okey, baik. Seterusnya kita sambung lagi. Boleh tak? Cik Leha ngantuk dah? Taklah, boleh Ustaz. Sampai 11.30 pun boleh. Okey, jom kita sambung. Okey, kata seterusnya wa'an. Okey, hadis seterusnya. Wa'an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma rawahu al-Bukhari wa kafilul yatim al-qa'imu bi umurihi. Baik. Apa maksud dia? Daripada Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang masyhur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dan yang memelihara anak yatim itu ataupun yang menguruskan anak yatim itu di dalam syurga begini. Itu dia. Di dalam syurga apa? Begini. Apa maksud dia tu? Wa asyara bis sababati. Apa bunyi tu Ya, Ustaz? dan Nabi sallallahu Ada Ya. bunyi. bunyi. Ni ada. Baik. Okey. Mana tadi? Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku dan ni orang yang menguruskan anak yatim sebegini aja. Nabi buat gini. Nabi buat gini, Nabi isyaratkan macam ni. Apa maksud dia tu? Berada dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga dengan darjat yang sangat-sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana menguruskan anak yatim. Allah. Dia kalau ada siapa-siapa ada rezeki, pilah ziarah rumah anak yatim. Bagilah kegembiraan kepada mereka. Dan kalau ada kita orang rezeki yang dia sanggup lagi rasa dia boleh tanggungjawab, ambil anak yatim sebagai anak angkat dia, dijaga semua-semua. Guru saya Maulana Syekh Ali Jum'ah radhiyallahu ta'ala anhu, hak ni saya tak ada nak buat lagi lah. Tu kita kata mengemah. Masih lagi susah lah. Dia jaga anak yatim ni lebih kurang daripada 1,000 orang. Tu dia. Yang dia jaga anak yatim, yang duduk rumah dia tak tahu kira lah. Yang dia biaya, yang dia apa, subhanallah, radhiyallahu ta'ala anhu. Lebih lagi. Yang ibu tunggal dia bantu, yang apa, ratus-ratus ribu lah dia tolong. Subhanallah. Boleh?
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, hadis yang seterusnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kafilul yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Wa asyara rawi wa huwa Malik bin Anas bis sababati wal wusta. Rawahu Muslim. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam al yatimu lahu aw li ghairihi ma'nahu qaribuhu aw al ajnabi minhu. Fal qaribu mislu an takfulahu ummuhu aw jadduhu aw akhuhu aw ghairuhu min qarabatihi wallahu a'lam. Wa anhu qala, habis. Hadis yang seterusnya tadi apa dia? Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengurus anak yatim baginya atau bagi selainnya. Apa makna anak yatim baginya ataupun bagi selainnya? Kita kata anak yatim ni ada dua. Ada anak yatim daripada adik-beradik dia dan ada anak yatim yang bukan daripada adik-beradik dia. Ini maksud dia. Akan contohlah kita ada apa? Abang. Abang kita meninggal, tinggal anak-anak dia tu. Yang belum baligh, tak ada siapa nak bantu. Kita ambil tanggungjawab jaga apa? Anak abang kita. Maka pada ketika tu telah kita mendapat kelebihan mengurus anak yatim. Ataupun anak yatim orang luar, orang ajnabi tak ada kaitan kita jaga dia juga. Maka kata Rasulullah, ataupun kata perawi, iaitulah Abi Hurairah dan juga Malik bin Anas, dia mengisyaratkan dengan dua jari dia, iaitu apa? Dekatnya dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Ya Allah, mintalah supaya kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Boleh? Baik, habis kat situ. Kita pindah hadis yang ke seterusnya. Wa anhu. Pilih anhu pula. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal miskinu alladhi tarudduhu at-tamrata wat-tamratain wala al-luqmata wala wa tarudduhu at-tamratu wat-tamratan wala al-luqmatu wala al-luqmatan, innamal miskin alladhi yata'affaf. Muttafaqun alaih. وفي رواية في الصحيحين ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. وعنه وعنه daripadanya, itu daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu juga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang miskin. Orang miskin itu apa makna bukan orang miskin di sini? Maknanya bukanlah orang miskin yang apa? Yang sempurna, yang mulia itu, yang lebih berhak diberi sedekah itu, adalah orang miskin yang apa? Yang selesai dengan kita berikan kepada dia sebiji tamar ataupun dua tamar. Ataupun satu suap makan ataupun dua suap makan. Satu suap makan ataupun dua suap apa? Dua suap makan. Hanya orang miskin itu adalah orang yang yata'affaf. Yata'affaf tu maknanya apa? Orang yang tidak meminta-minta daripada orang, sedangkan dia itu orang yang fakir. Maka itu adalah orang yang lebih berhak untuk kita bantu. Itu dia. Boleh? Jadi kalau orang miskin, orang minta-minta itu miskin, kita bantu jugalah. Tapi hak yang betul-betul berhak untuk kita bantu lagi apa dia? Orang miskin yang tak meminta-minta tu. Itu kena cari sungguh-sungguh. Itu yang habis apa? Cari sungguh-sungguh. Bahkan dia tu nak menunjukkan adalah apa? Orang itu tak meminta-minta, zahir dia adalah dia itu orang yang memang sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana dia tidak sekali meminta-minta kerana apa? Kerana nak menjaga harta orang lain. Tak mau nak kacau harta orang apa? Harta orang lain. Boleh faham tak? Okay, itu dia panggil
Orang-orang apa? Orang miskin. Ustaz yang apa? Buah bendera putih tu kena bantulah. Boleh kena bantu. Sebab mereka pun dah terdesak. Sebenarnya mereka tak minta pun. Tapi dia buat macam dah memang habis putih bekalan makanan langsung. Duit tak ada, kena bantu. Boleh? Selangor lah ni macam mana? Boleh masjid boleh masuk dah? Tak boleh lagi. Belum Ustaz. Tak boleh Boleh Ustaz. Lelaki yang dah ada 2 dos dah boleh masuk. Oh ya. Yeah. 40 orang je. Oh. Ya Allah. Itulah. Ustaz, Perempuan tak boleh. Perempuan tak boleh Perempuan tak boleh. Ya. Apa Cik Leha? Ustaz, apalah ni ramai yang jadi apa yatim piatu Ustaz. Betul Cik Leha. Yang ada yang dalam Mak satu bapak family dia kena COVID tu habis. mak dia meninggal, ayah dia meninggal, abang dia meninggal, tinggal sebatang kara ada. Orang yang kena COVID. Kesian Cik Leha noh. Kesian. Itulah. Apa mati sampai 5 orang, 6 orang satu family. Sekali ramu. Sekali raung. Itulah moga Allah Taala. Tu kita kena banyak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita Allah Taala selamatkan daripada penyakit ni, jaga ahli keluarga kita. Berapa ramai yang apa? Meninggal kan. Yang sedih dia tu tak boleh langsung kan tengok terakhir wajah. Dah lah kena tahan dah sebulan dah tu. Macam tu saja. Sedih lah Cik Leha lah. Baik, kita sambung lagi. Kita baca hadis lagi. Kita tengok apa lagi galakan yang nak dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Lihat di sini. Baik, mana tadi? Baik. Wa anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala as-sa'i 'ala al-armalah wal miskini kal mujahidi fi sabilillah. Qala wa ahsibuhu qala wa kal qa'imi alladhi la yaftar wa kas sa'imi alladhi la yuftir. Muttafaqun alaih. Itu dia. Apa dia ni? Kita baca. Baik. Daripadanya tu balik pada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, as-sa'i 'alal armalah, orang yang usaha membantu. Sa'i itu apa dia? Orang yang berusaha membantu armalah. Armalah ni apa? Ibu-ibu tunggal. Ibu-ibu tunggal ataupun janda-janda yang tak ada dia bagi tempat tanggungan, dia pun duit tak ada, ni dulu lah. Boleh bantu pada ibu-ibu tunggal, janda-janda. Wal miskin, dan orang miskin adalah kal mujahid fi sabilillah. Dia itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nampak tu? Bukan pangkat biasa-biasa orang yang bantu apa semua, orang miskin cari orang susah. Dia ni seakan-akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Jadi orang-orang ni yang buat bantu orang apa semua tu, kita nak tengok kan. Itu kena penting ikhlas. NGO ke mana-mana ke yang nak buat, ustaz ke persendirian ke ataupun mana-mana masyarakat buat yang sedemikian, usaha yang sedemikian, cari orang-orang ibu tunggal, cari anak-anak yatim, cari orang-orang miskin, maka dia itu pahalanya adalah sama macam pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Qala, dan katanya iaitu kata Abi Hurairah, dia kata wa ahsibuhu, dan aku rasa Nabi SAW juga kata wa kal qa'imil ladzi la yaftar, pahala dia juga itu adalah seperti orang yang bangun malam tak berhenti. Subhanallah. Kita ni Makcik Leha, Makcik Jasni larat ke kita nak bangun malam tak tidur langsung? Kita nak mayang tak tidur langsung, larat ke? Tak larat Ustaz. Bukan orang tua, orang muda pun tak larat. Tu dia. Orang muda pun tak larat. Boleh? Tak larat. Tapi orang yang ni nama kelebihan bantu ibu-ibu tunggal, bantu orang miskin, bantu anak yatim ni, macam orang yang mulai tak lena. Subhanallah. Pahala dia besar mana tak tahu. Dan orang puasa tak buka puasa. Mana larat kita nak puasa setahun tak buka puasa, mampu kering lah tak buka itu.
Tu dia. Tapi ni apa? Tak buka puasa. Ibarat dia tu pahala dia ialah berterusan. Moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang yang mendapat kelebihan yang disebutkan ini. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sambung baca hadis lagi. Dia hadis pendek-pendek, kelebihan senang ni. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syarrut ta'ami ta'amul walimah yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yujib ad-da'wata faqad 'asa Allah wa rasulahu, rawahu Muslim. Fi riwayatin fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bi'sa at-ta'amu ta'amul walimati yud'a ilaiha al-aghniya wa yutraku al-fuqara, wa an Anas radhiyallahu ta'ala. Itu hadis lain. Baik. Dari sini. Wa anhu, daripadanya, itu daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu juga, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejahat-jahat makanan, waktu dia takut, sejahat-jahat makanan adalah makanan walimah. Walimah apa walimah? Jamuan. Walimah tu urus. Jamuan apa? Jamuan kahwin. Jamuan kahwin, kenduri kahwin. Sejahat-jahat makanan adalah kenduri kahwin. Kenduri kahwin yang macam mana? Bukan semua nak kahwin tak boleh. Mampuslah semua kahwin tak boleh. Tak. Yang ni apa dia? Kenduri kahwin yang sifatnya begini. Apa dia? Yang mana dihalang orang yang mendatangi mereka untuk menjamah makan. Sedangkan mereka itu golongan fakir dan miskin. Subhanallah. Maknanya apa? Kita buat majlis kahwin besar-besar, megah-megah. Orang miskin duk nampak, tengok. Orang minta sikit, saya nak makan sikit boleh ustaz? Jangan duk merosak majlis aku ni. Jangan duk makan makanan aku. Jahat sungguh, ya'zubillah ta'ala. Boleh? Wa yud'a ilaiha man ya'baha. Dan dipanggil kepada walimah tersebut orang yang tak mau mai langsung. Orang yang nak pi, dia tak panggil. Orang yang tak mau pi, dia panggil. Tu dia. Apa maksud dia? Orang tak mau pi, itu maknanya orang kaya kan pi pun. Kan dia teringin nak makan pun. Betul tak? Tapi kita dah suruh dia pemain panggil. Itu orang miskin, tak bagi makan. Tu dia. Kata Nabi, ni sejahat-jahat makanan walimah. Wa'azubillah. Ayah makcik Leha, kalau ada anak tu nak pergi nikah tu, jangan buat macam tu Cik Leha. Tak ada. Anak semua dah kahwin Ustaz. Kahwin semua. Datin dengan Datin. Cik Datin pula kena. Amboi. Ya Ustaz, tahu. Itu Ustaz tu. Yang tu ada anak dua orang tu, jangan Ustaz pula dia buat benda. Kena balik kat kita. Betul, kadang-kadang kita rasa macam panggil orang fakir miskin ni macam lekeh. Setengah orang tu depa panggil apa? Tak mau panggil lah budak-budak tahfiz pun depa tengok budak dia sabuk budak dia lekeh, tak mau macam tak elok. Boleh? Jadi disifatkan makanan kita ialah sejahat-jahat makanan yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak memenuhi undangan, itu undangan walimatul urus, sedangkan dia dah dipanggil, maka dia itu telah apa? Telah mengingkari mengingkari Allah dan Rasulnya. Tu dia. Makcik Liha, apa Datin, Cik Yazni, Ibu Ros, wajib ke pi walimah? Kalau orang panggil. Wajib. Tu jangan. Wajib. Wajib ni dia ada syarat-syarat dia lah. Memang tak ada kerja. Memang tak ada kerja apa? Tak ada kerja apa? Boleh? Dan bukan walimah tu buat pesta maksiat pun. Maka wajib pi. Boleh? Tapi kalau contoh ada Ustaz, kerja. Kalau jauh Ustaz. Kalau jauh. Nak buat macam nak uzur lah tu boleh. Cik, macam mana nak pi? Kenduri Ustaz Fatih ni, anak Ustaz Fatih kahwin. Kan? Jauh. Kat mana tu? Kat Perlis tu. Dia. Takkanlah kami nak terkedek-kedek nak pergi. Ya Allah, letih Ustaz. Ustaz boleh pergi. Tapi dah tua lah kot saya.
Nanti Ustaz buatlah kat jauh. Selangor pula. Itulah Ustaz. insya-Allah insya-Allah. Kat Perlis Kita buat buat juga, Selangor. kat Selangor buat juga. InsyaAllah. Tak tahulah menantu orang mana. Amboi? Amboi tak ada. Selangor. Allahu Akbar. Boleh? Nah itu. Tengok Jauh orang tu bersih, uzur lah. Ustaz. Ya? Tengok menantu orang bersih. Menantu orang Mesir. Tak tahu nak melayan menantu macam mana. No? Baik. Okey, lepas tu apa dia lagi yang kita gugur kewajipan? Contohnya kan. Apa? Majlis perkahwinan tu ada unsur-unsur maksiat. Itu gugurlah. Ustaz Fatih ni bukan kami tak mau pergi. Apa siapa? Ustaz tu dia buat gelek pula dekat tu. La ilaha illallah. Buat joget lambak pula. Mampu Buat karaoke pula. buat karaoke, buat apa duk lara-lara syok. Tu kita kata gugur kewajipan. Ustaz, Ya. tanya, kalau misal katalah contoh saya pergi, saya tak dijemput tapi orang lain jemput saya. Macam mana tu? Contoh ada orang lain yang tu wakil tuan rumah ke? tak, dia tak terumah. Contoh dia kata, jom pergi rumah ni, dia kenduri. Contohlah, kenduri saya kan. Jom pergi rumah Natin, dia kenduri hari ni. Dia macam tu. Sebenarnya saya tak jemput yang tu. Macam mana tu kalau tak boleh. Jadi tak boleh, itu kena minta izin tuan rumah dulu. Ya, kena mana minta izin kita tak tuan rumah. sewenang-wenang lah nak pergi ke majlis tak orang. boleh. Lah, maksudnya. Tak boleh, ya, tak boleh. Macam saya ke, takutlah terlepas pandang kan. Tak kena dengan akhlak lah. Itu dia panggil mutatafil. Orang yang Ustaz, jatuh haram ke Ustaz kalau kita makan? Jatuh haram Haram. tu macam mana tu? haram. Oh, haram ya? Haram tak boleh. Oh, okey. Sebab kita kata apa tuan rumah tu bila dia buat makan apa semua tu kan, itu dia halalkan kepada siapa yang dijemput saja. Dia halalkan siapa yang dia benarkan saja. Orang yang lain tak boleh. Hatta ni Tapi kalau dah sampai Ustaz, kalau dah sampai kita kena minta tak boleh nak tolak kan? Kena minta lah izin tuan rumah. Contohnya kan kawan tu kan. Ni kawan saya ni. Betul tuan rumah. Tak apa memang makan. Tak apalah. Kena buat macam tu. Kena buat macam tu. Ataupun dah memang wakil tu tahu dah. Contohnya datin ni siapa-siapa main pun tak apalah. Macam tu. Dia memang tahu. Datin ni memang panggil macam tu. Tak apalah, memang kita ajak. Itu tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, faham. Ustaz. Ya, sama. Okey. Hatta yang masalah walimatul urus ni, kita tak boleh tau. Kira apa? Orang kan jamu makan kat itu, tak boleh kita ikut dan kita pergi bungkus. Tak boleh. Tanpa kebenaran tuan rumah. Haram kalau kita saja-saja. Contoh kita buat main plastik sendiri. Boleh? Kan? Gulai tu kita pergi tapau. Lepas tu simpan dalam poket. Boleh tak? Tanpa minta izin tuan rumah tak boleh. Haram. Kerana kebenaran yang diberikan adalah pada ketika itu. Tak tambah untuk kebenaran untuk apa? Dibungkus. Tak ada tambahan pun macam tu. Boleh faham tak? Jaga-jaga Cik Leha. Jangan duk tapau ikut dan Cik Leha nak. Tak, pasal tapau ni, kalau misalnya kata masa dulu kita ada majlis macam buka puasa kan. Majlis buka puasa tu belum habis tapi kita dah bungkus. Itu macam mana pula cara tu? Haram ke atau macam mana tu? Kita belum dah habis, kita dah bungkus. Maksudnya orang masih lagi nak berbuka tapi kat belakang tu dah bungkus. Maksud dia macam tu. Tak boleh, tak boleh. Macam ada orang jauh kan. Macam mana tu? Tak boleh. Dia kena ni lah, kena dia macam mana kita buka puasa. Ya. Bentuk dia, lepas tu kita bungkus makanan kita ke bungkus makanan orang lain. Contohlah, tak boleh. Tak boleh kan? Tak boleh. Aku bungkus makanan kita. Bukan. Maksudnya tak, maksud dia macam kata ada orang kata yang ini untuk buka puasa sampai orang habis. Bermakna orang ada yang datang lagi dari luar datang makan tapi makanan tu dah dibungkus awalnya untuk diri dia sendirilah maksud dia. Maknanya dia bawa balik lah maksud dia. Tak boleh. Itu kena minta izin tuan rumah lah. Kalau minta izin, kalau JK masjid ke tuan rumah ke boleh tak apalah. Kalau dia kata tak apa ni cukup, ni untuk mana tak apa gitu. Dia mesti kena ada izin. Izin lah maksud dia. Izin. Boleh? Baik.
Itu takut tu. Baik, habis kat situ. Okey, ini dalam riwayat yang lain kata dia, dalam riwayat yang lain dalam Bukhari juga Muslim daripada Abi Hurairah, sejahat-jahat makanan adalah makanan walimah yang dipanggil hanyalah orang kaya, yang ditinggalkan padanya orang fakir miskin. Itu kena raih jugalah pani kalau kita buat majlis kahwin ke apa, kita kena panggil jugalah orang fakir miskin. Yang terutamanya sekeliling tu duduk kat situ lah. Yang ada sekeliling tu. Sebab depa dia tengok kesian kan. Pertama-tama kita kat orang kampung ni lah paling jelas sekali ni. Orang duk tengok, duk sebelah rumah tak panggil, kena panggil lah orang miskin tu. Memang kan. Boleh nah? Baik. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala man 'ala jarataini hatta tablugha jaa yaumul qiyamah ana wa huwa kahataini wa dhamma asabi'ahu rawahul Muslim. Jarataini ay bintaini wa an Aisyah radhiyallahu. Okey, ni hadis yang terakhir. Kita akan baca. Allah. Apa dia ni? Daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, siapa yang ni ala ni kita kata apa? Menjaga ataupun bela. Menjaga, memelihara, bela apa? Mendidik. Menjagalah. Mengasuh tu. Siapa yang jaga 2 orang anak perempuan sehinggalah dia baligh dengan sebaiknya, maka datang dia di hari kiamat. Dia dan aku sebegini. Itu dia. Apa dia dan aku sebegini? Maksudnya dia ni rapat sungguh dengan aku daripada kedudukan. Itu dia. Apa dia tu? Kelebihan di sini, jaga anak perempuan. Tu dia. Kita ni Allah, letihlah ada anak perempuan ni. Kan? Letih. Berangai mengada-ngada tu geram. Tu dia. Daripada anak lelaki tak pada boleh main seorang dia. Tapi ni nak kata bila Rasulullah SAW kata ada 2 anak perempuan ni, kena ingat ini adalah apa? Khazanah syurga untuk kita. Kalau kita jaga baik-baik, bagi pendidikan baik-baik, nafkah yang baik apa semua, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan jadikan kita ini bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kedudukan yang begitu dekat di dalam syurga. Dia kena jaga anak dara ni, letih anak dara. Dia tak? Nak jaga tu sungguh-sungguh. Moga Allah Subhanahu wa taala bagi kelebihan itu pada kita. Boleh? Baik. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dalam isteri saya nak bersalin dah ni Cik Liha ni. Tak tahu boy ke girl ni. Jadi duk harapnya dapat boy lah, tapi dia tengok macam hadis ni girl pun tak apalah. Kan? Dah tunggu hari ke Ustaz? Ya. Dah tunggu hari ke? Tunggu hari ke? Tak. Bulan 11, awal bulan 11. Oh, Lambat lagi lah Ustaz. Tak lama dah lah Cik Liha tu. Salin dah. Kat mana? Kat Melaka ke kat Perlis? KL. Kena balik KL lah. Dia tak nak, dia nak bersalin, nak pantan kat rumah ni, rumah mak betul. Tak apalah. Sayangkan isteri kena cewah. Sedih nampak. Peras. Aduh. Sedih. Kena tinggalkan Perlis. Macam mana Cik? Kat Perlis ke? Kat Perlis ni. Tak balik lagi? Tak, belum. Nanti nak kena balik bulan 8 bulan 9 kot saya balik lah. InsyaAllah. Nanti pergi jumpa Makcik Leha insyaAllah. Boleh? Dengan Datin. Tak kelas dah buka lah Ustaz. Itulah. InsyaAllah. Baik, kita berhenti je setakat ni. Kita berhenti pada nombor hadis ke berapa? 8. 9. Hadis yang ke-9. 8-9. 9. Wan Aisyah. Esok kita baca. Minggu depan kita baca Aisyah. Nah? InsyaAllah. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa azza wa jalla, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad abdika nabiyika rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi
مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد